Assalamualaikum semua, kami dari MBDJ. Saya Daun. Saya Black, Didi. Dan ini artis jemputan lah guys Tiger Labu. Siapa pasti kenal dia lah, Tiger Labu. Tak asing dalam platform kita lah ni. Buat masa sekarang ni kan. Bukan dari Singapura tapi dari Malaysia. So Labu, sekarang ni kita tengok Labu, kita kalau scroll TikTok ni mesti keluar Labu punya FYP Jadi ramai yang nonton Labu punya konten semua kan. Dah berapa lama Labu bikin konten? Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menjemput saya. Dalam dunia paranormal ni saya dah almost 6 tahun je tu. 6 tahun. Tapi Labu start bikin TikTok tu daripada starting Labu bikin paranormal? TikTok 14 saya bulan 10, saya baru 1 tahun. Okey. Baru jugalah ni. 1 tahun. 14 saya bulan 10 baru. Okey, Labu. Yang sebelum di TikTok buat di mana? Bigo. Oh, Bigo. Wah, sebelum TikTok gitu kan. Sawebi. Ya, sorry guys. Kamu tetap kelas guys. Jadi bila yang Labu rasa Labu nak buat benda macam ni? Kira Labu buat keputusan untuk buat ni benda sepenuh masa? Masa Covid. Masa Covid lah. Masa Covid tu, saya sebelum Covid tu saya ada kedai. Saya ada kedai makan. So masa bisnes makin slow. Kedai kita terpaksa tutup. Lepas tu saya kena fikir sesuatu sebab ialah kita ni tak pandai kan. Keluarga bukan keluarga yang senang. So saya kena bekerja. Saya kena fikir alternatif lain untuk dapatkan income. So start daripada situlah saya start streaming. Saya start daripada Facebook, saya start gaming kan. Start pelan-pelan macam tu lah, kenal dunia streaming ni macam mana. Jadi Labu kedai apa? Maaf tanya. Shell out. Jadi Labu bikin kat Malaysia je lah tu. Buat kat Malaysia. Ada kedai sendiri lah. Ada kedai sendiri. Jadi Labu ni dulu chef lah, senang chef. Boleh lah sebab saya ada diploma kulinari. Tapi diploma kulinari biasa kalau kita belajar dia banyak pada hotel, benda fast food, western kan. Tapi ialah benda bersama kan. So mulanya daripada Covid tu bisnes kira slow, jadi Labu start bikin paranormal lah. Saya start dunia tu lah, dunia streaming. Jadi Labu bikin paranormal ni kira mula-mula suka-suka nak jalan-jalan, naik walk je ke, atau memang Labu nak cari? More tu sebenarnya kerja lah. Okey, kerja sebab sebab kalau dia ikutkan, kalau dunia mistik ni saya daripada kecil lagi. Sebab arwah moyang saya adalah pemegang parang terbang dekat Labuan. So atuk saya ni adalah macam perawat Islam macam tu. Kalau ada orang kena rasuk ke apa kan, so dia akan datang. So every time dia pergi, saya ikut. Walaupun orang tu dah terbang lah, kena rasuk lah kan, saya boleh duduk tepi macam baring tidur. Betul lah orang terbang lah. Ni saya kongsi lah arwah mak saya pernah kena rasuk depan mata saya. Rasanya tinggi kot, lagi tinggi dalam 5 meter macam tu. Dia lompat. Sedangkan arwah mak saya tu time tu tengah tenat sakit paru-paru berair. Depan mata saya. Dia macam suka glider. Macam tu. Dia jadi macam tu real lah depan mata saya. Faham lah. Kan itu kan dirasuk kan kerana buatan orang ataupun persinggahan. Masa arwah mak saya kena tu, dia macam ada benda yang dia nampak. Dia macam bukan orang hantar ke apa ke kan. Tapi malam tu malam tu dia tak tahu lah, mungkin mental dia tak kuat sangat kan. Dan time tu dia kena. Jadi bila Labu bikin paranormal tu, Labu jalan solo ke atau? Ada kalanya saya solo, ada kalanya saya ramai-ramai. Sebab bagi saya benda ni dia tak kisah kau datang ramai-ramai sekalipun. Kalau dia nak muncul, dia muncul je. Sebab kita tak nampak. Contoh macam kita kat sekarang ni kan, ada dia tengah main guli kat tepi ni. Kita sendiri tak nampak dengan mata kasar kita. Betul. Kita tak boleh nak dengan kata-kata. Jadi setakat ni lah Labu dah capai apa yang Labu nak capai lah. Macam impian Labu ke apa ke, atau Labu ada lagi jauh yang Labu nak pergi? Kalau dalam TikTok ni
Saya nak menjadi seorang, salah orang kata, paranormal yang pertama cecah follower 1M. Tak ada lagi mana-mana paranormal yang ada dalam Malaysia lah dalam Malaysia yang cecah follower tu. Sebab apa? Sebab dunia paranormal ni kadang-kadang dia ada pasang surut dia. Ada dikecam, ada orang kata pelbagai persoalan. Kenapa kau perlu cari dia sedangkan dia tak kacau kau pun. Jadi itu di bahagian platform TikTok lah. Platform Kalau TikTok. dalam hidup Labu, ada lagi impian yang Labu nak capai tak? Impian saya still juga dengan impian lama saya nak ada satu kedai. Saya nak ada satu kedai makan. Sebab saya sebenarnya minat masak. Minat masak. Saya kalau saya memang idamkan, kira macam kat situlah semuanya memori saya. Macam Rocky Balboa kan, dia buka kedai kan. So semua memori dia letak, dia tampalkan dekat satu kedai dia. So dekat situ semua saya nak letak. Semoga dapat capai lah kita Amin, Labu tu. ya Amin. Okay, bila Labu bikin paranormal, maaf nak tanya Labu ada macam, ada yang paranormal saya tengok kan dekat luar ada bikin konten tu, ada ayat-ayat yang dibaca. Ada seruan-seruan. Yes. Jadi Bagi saya lah seruan saya tak bermaksud apa-apa kalau kita tak amalkan. Satu benda yang saya belajar lah kalau penyeruan tu melibatkan benda yang macam mana kita seru tapi kita percayakan seruan tu lagi daripada kita percaya Tuhan. So bermaksud kita dah menduakan dia. Kira tayul lah benda tu kan. Bagi saya senang. Kalau kau nak cakap aku ni munafik ke apa kan, aku baca apa je penyeruan aku kan. Sebab saya banyak baca macam contoh ayat-ayat Jawa kan. Wahai sejapang japai silada bidang. Itu semuanya ayat-ayat penyeruan yang dikatakan diorang mempercayai kalau kita cakap benda tu Pontianak muncul. Beribu kali aku cakap tak ada pun Pontianak muncul, betul tak? Itu kan kepercayaan orang-orang masing-masing. Yes, tapi dia mesti ada benda yang dibuat. Contohnya ada benda yang disembah. Mesti nak kena ada hidangnya. Ritual kan. Ada satu benda ritual yang dia buat sebelum dia buat ayat tu. Tapi Labu ada buat macam apa ni, macam tabu mayat ke atau Sepanjang saya punya ni lah, permainan permainan tu spirit coin saya pernah buat. Spirit coin Tapi lah. bukan saya yang buat lah, saya menonton saja. Spirit coin tapi diletakkan dengan darah yang betul. Darah manusia ke binatang? Darah manusia yang main permainan tu. So contohnya permainan tu ada 4 orang kan. So 4 orang tu kena titis darah dia dekat satu kertas. So diorang lukis, time tu saya main kat sekolah. Dia titis darah tu daripada luar sekolah sampailah masuk ke dalam bilik darjah kan. So memang depan mata saya real koin tu berdiri daripada titik permulaan yang dititis darah. Saya tak tahulah macam mana dia main. Tapi bagi saya, walaupun kalau orang cakap benda tu karut ke apa kan, contoh macam oija kan. Bagi saya kalau orang yang tak percaya dengan benda-benda mistik ni, dia cakap ini tipunya ni. dia cakap dia ni mesti yang tolak ni. Dia mesti tolak sendiri, ada magnet bawah bagai semua. macam-macam lah. Jadi selain Singapura, ada negara-negara lain Labu pernah pergi? So far saya dah completekan saya punya journey untuk pusing satu Malaysia. Last kali hari tu kita berada di Sarawak. Dan ini adalah negara pertama saya berada di luar daripada Malaysia. So Singapura adalah pilihan pertama saya untuk saya berada di luar negara. Dalam Malaysia je berapa banyak tempat yang Labu dah pernah pergi? Weh, tak terkira. Tak terkira. Tak terkira. Kadang-kadang satu tempat tu 8 episod. Tak, maksudnya dia dah tak ada lokasi kan. Dia dah tak ada lokasi kat situ je lah dia pergi. Kenapa Labu pilih Singapura? Singapura orang kata paling senang. Lagi satu, kita punya community tu, saya dengan Singapura banyak juga kawan-kawan Singapura yang sama dalam aliran tu. So saya rasa kita nak pergi negara orang, kita nak pergi tempat orang, kalau kita tak tahu tempat tu macam mana, saya sangat-sangat susah. So bagi saya better lagi saya mengenali orang-orang yang dekat negara tu, yang tahu selok-belok, yang kita ada communicate dengan orang tu senang. Sebab itulah saya pilih Singapura.
adalah negara pertama saya. Jadi sebanyak ni yang berapa hari labu kat Singapura ni, dah berapa tempat Singapura yang labu? 1, 2, 3, yang ni masuk yang ke 5, 6. Ke 5, 6. Bagi labu lah dalam ni 5, 6 tempat ni, mana yang paling menyeramkan? Bagi saya dia tak seram, tapi dia kaya dengan sejarah. Saya sangat-sangat suka dan menekankan tentang sejarah asal usul. Walaupun ni bukan negara saya, tapi asal usul tu daripada sejarah. Tak ada sejarah, tak adalah kita sekarang. Labrador. Labrador adalah bagi saya tempat yang bersejarah. Yang bagi saya dia tak seram, tapi saya macam dapat bayangkan kan, masa peperangan dulu, Perang Dunia Kedua, macam mana tempat tu sebenarnya. Itu yang saya gambarkan. Suruh bahasa Cina tu kan. Ruko mencari-cari. Itu pun viewer kat ajar kan. Yalah, kita asyik cakap dalam bahasa Melayu, bahasa Jawa kan. So saya pelbagaikan. Kadang-kadang saya boleh je dalam bahasa Filipin. The one and only paranormal yang seru dalam bahasa Filipin. Macam mana tu nak dengar? Dia tak boleh, dia kena spontan benda tu. Kadang-kadang bunyi dia lain. Dia bunyi dia agak-agak lucah sikit. Kalau selepas Singapura, apa labu punya next punya destination? Nak pergi ke mana? Saya Batam. Batam. So maksudnya negara-negara tu tak adalah saya terus pergi ke jam yang jauh gila kan. So maksudnya kita pergi yang dekat-dekat, kemampuan kita dia dulu kan. lah. Faham. Aku kata yang paling dekat lah. Sebab saya tak mengharapkan kepada orang kata sponsorship. Saya banyak kepada apa Sendirian sendiri. Macam contoh yang dekat TikTok kan, orang dah bagi kita give kan, takkanlah kita nak collect lagi sponsorship. Melainkan benda tu secara tak langsung saya boleh terima. Faham. Jadi negara yang paling jauh yang labu nak pergi mana? Negara paling jauh Yang labu kira ada tu niat nak pergi ke sana. Jepun. Pasal banyak sejarah. Bukan sejarah. Bagi saya Jepun ada satu daerah tu dia bekas nuklear. So daerah tu lepas tu kena pula dengan tsunami. So satu bandar tu ditinggalkan macam tu je. So Satu bandar yes, apa kereta ke apa ke, walaupun 7E dalam tu barang-barang, tak ada siapa pun yang bawa keluar. Dan kalau contoh kat sini 7E kena tinggal, hilang barang tu. Jangan dekat sini, semua negeri macam sama juga. So bagi saya Jepun dari satu yang apa nama tu? Hutan yang paling seram. Hutan kalau masuk hilang. Oh, mana tu? Horeka apa tak. So sana pun antara salah satu saya punya ni lah. Niat nak pergi. Niat nak pergi. Kita dapat sampai ke sana insya-Allah. InsyaAllah. Jadi bila naik jom. Kita berbual. Jadi senyap jadi kurang kan hari ni. Kurang banyak benda tengah mikir lah. Mikir banyak benda kan. Buat sikit. Kurang Barang sikit. tu soalan mesti ada. Tapi soalan memang ada, akan ada. Jadi kan kalau next destination nak pergi ke Batam. Jadi ada tu kan kawan-kawan yang dekat Batam lah. Ada kawan-kawan dekat Batam yang bawa kita ke sana. Bukan kawan Batam actually. Sebenarnya daripada tim Paranormal SG juga, AE Paranormal. Dia selalu berada di Batam. So saya cakap lah, pergilah tengok kan lokasi ke apa, coverage sana kan. Sebab saya tak pergi. Sebab base saya kat KL. So kalau saya kat JB, maybe saya turun lah kan Batam kan. Tapi dorang yang selalu turun sana. So saya serahkan benda tu kat dia, then kita pergi. Kita letak satu date, kita pergi. Sebab semua negeri ataupun semua negara, dia ada culture dia sendiri. Betul. Dia ada culture dia ada pembawaan dia. Contohnya kalau benda-benda mistik ni ada dia punya penceritaan.
Tapi kalau kita yang ada kat bandar ni, kita susah sikit nak percaya dengan benda-benda macam tu. Sebab kita more to modern Yes, kita more to Twilight, Dracula. Dekat Batam is more to kampung-kampung. Yes. Jadi bagi Labu, culture Malaysia dengan sini seakan tak? Ada lain sikit lah. Bagi saya ada lain sikit lah. Contoh macam dekat Malaysia, yang pasal kalau kita hunting dekat kubur tu kan jadi isu perkauman. Okay? Tapi dekat Singapura tak ada masalah, benda tu tak ada isu. Dia benda tu macam open je, tak kisah kau nak masuk kubur kan, tak kisah begini kan. Tapi bila saya macam walaupun saya dibenarkan ke untuk pergi ke sana, saya still juga saya tak buat benda tu. Kena Bagi dengan saya tu, pendirian Labu sendiri yes, lah. tu macam Prinsip hidup sendiri prinsip hidup. Contoh macam kita pun ada orang yang kita kehilangan, yang kita rasa kehilangan. Kalau contoh dia masuk kat situ kan, dia akan terasa juga. Jadi bagi Labu, komuniti paranormal ni macam mana? Komuniti paranormal ni dia ada pasang surut dia. Ada kalanya dia bergabung, ada kalanya dia buat haluan dia sendiri. Tapi satu je lah nasihat saya, kalau nak lawan tu, aku kata fight macam contohnya kita di industri yang sama, maksudnya kita nak grow up sama-sama, tapi walaupun kita tak jalan together, kira macam mana lawan secara sihat, macam mana kita nak cakap tu ayat tu, Mendorong sama-sama naik. Betul sama naik lah. dia bukan mendorong tau, sebab masing-masing ada ego masing-masing. Bagi saya komuniti paranormal ni memang tak ada unite dia. Memang tak ada unite dia. Sebab dia jalan dia semua berbeza-beza. Cara dia berbeza-beza. Pengajaran dia. Dia ada orang ni buat parah betul-betul, dia hantu, nak hantu je. Dia masuk kawasan ni, okay geng, kat sini ada orang mati, kat ada orang yang mati. Bagi saya pula, saya tak datang kat satu lokasi, saya bagi tahu, okay geng, kat sini ada orang mati. Mati tu adalah last kali. Saya tekankan dekat sini adalah asal usul tempat tu sebenarnya. Sejarah dia. Yes, kadang-kadang kita ada adik-adik kita kan tak tahu pun tentang asal usul tempat tu sebenarnya kan. Itu yang orang dengar asal usul tempat tu. Sejarah tempat. Jadi daripada situ baru orang akan start to minat untuk tengok. Betul. Itu orang kata salah satu cara saya lah. Bagi orang-orang lain mungkin tak tahulah, sebab banyak je cara orang. Yelah, dia paranormal, takkanlah dia nak cerita sejarah. Yalah, kan? betul. Tapi bagi saya paranormal ni luas. Bukan setakat hantu je semata-mata. Tapi betul, pada pandangan saya Labu ni orang dia lain betul. Dia ada bikin VTT, dia jelaskan tempat dia punya history. Apa yang saya tengok video-video Labu lah kan, saya tengok lebih menarik lah. Asyik hantu je, orang pun kadang jelak lah Betul. Dalam saya punya profil VTT TikTok saya pun tak ada pun satu yang saya post yang saya sendiri nampak hantu. Tak ada. Bagi saya platform tu adalah satu kerjaya kan. Bukannya untuk kau nak menunjuk, okey hari ni aku dapat hasil apa, okey hari ni aku dapat Pontianak, esok aku kongsikan. Apa maksudnya, bila kita dah masuk setengah tempat, apa yang jadi hari tu habis kat situ lah kan. Kenapa kau nak bawa sampai esok ke lusa kan? Lainlah kau nak uraikan, kau ada makmal yang kau nak kaji, apa benda yang kita nampak, itu lain lah kan. Itu dah jadi lain punya cara. Mungkin itu dah jadi sains paranormal. Apa benda yang kau jumpa, kau nampak, kau kaji, itu lain lah. Jadi bagi Labu ada amalkan surah-surah apa untuk Itu biasalah, ayat-ayat kita jauhkan daripada, paling ni binatang lah. Kita tak minta kita jauhkan daripada hantu, sebab benda tu memang ada, kita je yang tak nampak dengan mata kasar. Yang paling utama adalah binatang. Bila binatang kita masuk lah. Binatang buas, binatang berbisa kan, kita tak nampak. Kadang-kadang dia merupai apa-apa saja. Betul. Contohnya macam ular yang paling ni, kalau kita kena terkojol kat situ, siapa yang nak tolong? Kalau seorang-seorang lagi tak ada orang. Yes, inilah satu je lah saya nak cakap. Pandangan kepada viewer-viewer yang ada kat luar kan, maksudnya netizen lah kan. Dia cakap apa benda, say kau parah kat situ, tapi ramai-ramai datang kan. Engkau kat rumah pun, kalau kau nak kencing, kau minta bapak kau teman lah kan. Kau nak pergi kencing pun kau takut.
Padahal rumah kau sendiri. Yang kita orang ni yang dekat luar, walaupun kita ramai-ramai, tapi masing-masing ni kita tak tahu tujuan ataupun niat sebenar dia, apa dia nak pergi ke dalam hutan tu. Itu yang kita tak tahu. Lagipun kalau pergi para ni, selalunya diorang tak galakkan pergi seorang-seorang. Pasal keselamatan ni. Sebab ada je, bagi saya bukanlah menunjuk. Mungkin cara dia nak tunjuk yang dia berani kan. Tapi bagi saya tak sokong lah benda tu. At least kau pergi biarlah berdua atau bertiga. Melainkan kau pergi taman belakang rumah kau, lain cerita lah. Tapi kadang taman belakang rumah boleh hilang juga kan. Betul. Apa tu boleh tiada juga. Tahu-tahu ni. Okay, untuk labu, macam Malaysia, dia punya tempat-tempat dia ada yang banyak tempat yang terbiar. Kalau kat Singapura, dia macam mana tahu, ada yang terbiar juga tapi terjaga. Betul. Jadi untuk labu, bila labu datang Singapura ni, labu rasa macam selamat tak? Mungkin itu orang kata kerajaan lah. Kerajaan mungkin kerajaan Singapura dan kerajaan Malaysia. Macam kerajaan Malaysia ni, macam bukan saya nak burukkan, kalau benda tu dah abandon, so dia memang 100% Dia gitu kepada developer tu lah. Kan? Tapi kalau macam saya nampak kat Singapura ni, kalau developer tu tinggalkan macam tu, kerajaan akan take over. So mana-mana tempat pun, bagi saya sokong lah benda tu kan. Walaupun dia berada dekat tengah bandar, kadang-kadang kita apa yang saya nampak, contoh macam semalam saya pergi Sin Ming kan, daripada atas ke bawah semua lampu tak ada apa yang rosak. Sedangkan lift pun boleh pakai lagi kan. Walaupun tempat tu dah tinggal daripada September 2022, tapi still lagi dijaga. Still lagi orang kata dia punya tu masih lagi lengkap, masih maintain lagi. So bermaksud takkan ada yang pergi kat sana buat benda-benda yang tak elok. Tapi labu nasib baik, kira memang rezeki labu lah dapat pergi semalam. Pasal hari benda tu baru tutup. Dah tutup? Dah, tangguh pun dah tutup. Mungkin sebab labu lah ya. Hashtag labu problem lah. Aduh. Tahu saya Singapura ni, kalau flat-flat lama kan, orang pagar dia punya tempat tangga tu. Betul. Lagi satu, saya nampak kamera hidup. Kamera hidup. Pasal ni lah nak jauhkan daripada mapet-mapet ni. Yes, bagi saya tu bagus lah. Dia nak jauhkan daripada mapet, daripada benda-benda yang tidak diingini lah berlaku. Okay, jadi labu ada apa-apa pesanan untuk adik-adik kat luar sana ke, paranormal kat luar sana ke? Bagi saya senang je terutamanya yang saya nak tegur lah sesama kita eksplorasi malam, urban ataupun paranormal sekalipun, teruskanlah kerjaya ataupun apa yang kau nak buat. Jangan bandingkan ataupun rezeki yang orang dapat, sebab dia takkan dapat kalau dia tak usaha. So stop, maksudnya stop lah kau bercakap pasal orang. Kau fikirlah diri sendiri dulu. Faham tak? Nasihat saya satu je kepada adik-adik yang ada kat luar sana, kalau kau nak start paranormal, better kau cari kerjaya lain lah. Ataupun kalau kau sekarang ni kau tengah engineer, kau still dah pergi engineer. Kau jangan nampak bila orang, ui dia ni live, lepas tu view banyak, aku nak live lah juga. Better kau buat kerja kau dengan kerjaya kau sendirilah. Sebab bukan senang nak jadi senang, tapi bila kalau kau nak jatuh, kau nak susah, sangat-sangat senang. So nasihat saya, jauhi kontroversi, tingkatkan prestasi, meledak. Dan akhir sekali Labu boleh terangkan tak ni medal bila Labu dapat? Oh ni adalah medal yang diberi kepada saya untuk TikTok Award Live Creator of the Year baru-baru ni 2023 punya. Saya terpilih untuk live content, bukannya creator. Maksudnya bukannya content creator, maksudnya bukan content video lah. Saya dipilih disebabkan pembawaan cara saya live. Sebab semua orang boleh buat video, tapi bila dia live, dia diam. Dia jam. Tapi bagi saya, sebelum saya masuk ke dunia TikTok, saya dah kaji. Okey, macam mana kau nak grab orang. So saya masuk semua konten. Saya masuk konten nyanyian, saya masuk konten lawak. So saya bawakan semua konten yang ada kat TikTok ni dalam live saya. Kau lah penyanyi, kau lah penari, semua Labu lah. Semua Labu sebat. Rap terus dalam satu idea. Itu yang pecah otak tu. Dan untuk pengetahuan, untuk saya nak sampai untuk saya capai ke tahap ni,
Sampai sekarang saya tak ada satu hari pun yang saya cuti. Ya hari-hari lah 24 Yes. tu lah. 24/7 memang kalah 7E. 7 pun tukar staff kan. Yes, 7E pun tutup. 89.7 FM. Nasi ayam. Tak tu Supper Club. Okay guys, itu saja bersama Labu dan kita MBJ Crew. Okay, saksikan kepada episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.